Sebab itu bila kita tak didik, kita jadi semakin malas ke masjid. Dan malas beribadat ini satu benda yang sangat dikhawatiri oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat satu perkara yang moga-moga membuka mata kita terhadap satu fenomena yang berlaku pada zaman-zaman pandemik ini, iaitu untuk kita pertimbangkan kuliah online ataupun kuliah secara bersemuka. Mana satukah pilihan kita yang sepatutnya? Hadirin hadirat sekalian, kita akui kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Tanpa kita sedar, hari ini genap 595 hari. Maknanya setahun 7 bulan 16 hari kita berada dalam satu tempoh yang dipanggil kordon saniter. Bermula 18 Mac sampai malam ini 3 November 2021. Setahun lebih kita berada dalam kordon saniter, iaitu suasana yang kita tak pernah hadapi sebelum ini, demi nak membersihkan segala kuman-kuman yang ada. Sama ada digelarkan physical distancing, quarantine, circuit breaker, self isolation, social restriction, total lockdown, ataupun di negara kita lebih masyhur dengan gelaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, cuma diubah di belakang saja, sama ada pemulihan bersyarat ataupun diperketatkan. Dan PKP ini masih lagi berjalan dalam konteks tanah air kita atau di negeri kita, di negeri Pahang. PKPD masih ada. Sebagai contoh, mungkin kita di Kuantan tak perasan sebab dah selok pergi Teluk Cipedok bagai-bagai. Mulai hari ini sampai 16 hari bulan, saudara-saudara kita di Raut dan Lipih ada kawasan yang telah kena PKPD. Taman Amalina Lestari kena, Pos Betau di Mukim Jelai kena, Pos Satak di Batu Talam kena. Dan ada yang hari esok baru habis PKPD 4 hari bulan, Pos Pantos di Mukim Jelai dan juga di Kampung Ruai di Batu Talam. Artinya dalam suasana pandemik ini kita terpaksa akur dan kita menerima hakikat bahawa COVID-19 telah memberi kesan yang begitu besar
dan menggegarkan satu dunia, bukan sekadar dari sudut kesihatan, bahkan keselamatan, ekonomi, sosial, keagamaan, keilmuan dan pelbagai lagi. Namun kita tidak boleh menjadikan itu alasan untuk teruskan kerja-kerja dakwah dan penyebaran ilmu. Walau apa pun yang berlaku, dakwah dan penyebaran ilmu mesti diteruskan. Maka pihak pemerintah telah menjalankan satu kempen pembudayaan norma baru dalam banyak aspek urusan seharian kita, dalam niat mereka nak mengawal jangkitan. Maka dalam soal kita nak berdakwah dan menyebarkan ilmu, kita diperkenalkan satu budaya baru yang dipanggil kaedah pembelajaran secara online. Namun tuan-tuan, pelaksanaan kuliah-kuliah agama secara online ini bukan satu benda yang mudah. Apa sebab? Kita bukannya orang teknologi. Sebelum ini kita retilah sedikit sebanyak mahir menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, benda-benda begitulah. Mungkin sekarang ni TikTok dan seumpamanya. Tetapi untuk bermain dengan penyebaran secara online, kita terpaksa berkenalan dengan banyak online video conferencing tools yang seumur hidup tak pernah kita jumpa. Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, StreamYard. Saya pernah dulu penganjur guna OBS Ninja. Saya tak pernah guna OBS Ninja. Ada penganjur pernah guna Restream Studio dan macam-macam lagi. Dan saya masih ingat masjid kita ni pun ketika kita dihadkan aktiviti di masjid, maka kita perkenalkan kaedah kuliah secara online, termasuklah kelas-kelas pengajian di masjid. Huru-hara sekali sebab kita tidak mahir bidang teknologi. Ada penceramah yang mengajar dari rumah, tuan-tuan tak boleh ke masjid, duduk di rumah menengok kuliah maghrib. Daripada mula ceramah sampai habis nampak lubang hidung dia je. Dia letaknya kamera atas meja, dia pandang muka dia, dia dah nampak lubang hidung pada mula sampai habis. Tak reti. Ada yang nampak kipas rumah, ada hak reti sikit taruh pakai tripod, tiba tak reti nak on off kamera bagai-bagai, belajar mengaji dengan ustaz kita. Suami melentas belakang isteri dia sedang belajar, eloklah bertudungnya. Suami lalu di belakang letak baju, adalah ustaz dah rumah sendiri, lantak dia letak baju, habis semua orang dapat tengok. Ada pelajar kita lupa mute kan mikrofon, cikgu mengajar, dia on mikrofon, semua orang dengar. Isteri dia bercakap kat dapur, kau main kuat. Isteri dia marah ke anak dia bersepoh, wah. Mula-mula kita tak berapa pandai. Dalam soal pengajian secara online ini, saya kira pasti ada pro dan kontra. Baik itu saya kagumlah dengan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang boleh datang masjid ini. Saya kagum betul. Sebab di luar sana masih ramai lagi orang lebih suka belajar secara atas talian, secara online. Bila kita tanya, ngapa awak tak nak datang masjid? Lebih mudah ustaz, belajar di rumah. Kalau mengaji kat bucu katil je, habis mengaji buka telekung ping terus tidur je. Kalau datang ke masjid, cari parking dah sekian, luar tu pasal malam bagai-bagai dengan budak parking tak senonoh, kita nak keluar tak lepas, sakit jiwa. Kan datang kan terlupa pulak bawa topeng, terlupa pulak bawa sejadah. Jadi belajar online sajalah ustaz. Dia sebenarnya tuan-tuan, bukannya pelajar kita je yang suka belajar online, penceramah pun suka juga. Mau tak suka tuan-tuan, ceramah tempat jauh-jauh tapi secara atas talian, siapa tak suka? Saya secara peribadi sebagai penceramah kecil-kecilan, dah lama dah tak ceramah merentas daerah, merentas negeri ni. Tiba-tiba beberapa hari lepas dipanggil penceramah ke Rauk baru 2 jam lebih, tapi rasa jauh punya lah. Ya Allah, nak sampai ke Rauk tu jauhnya lah, lalu Mempaga, lalu
Terkejut ada highway, benda lama kita tak lalu. Dah ada jalan, ada traffic light bagai-bagai kat mempaga semua. Lepas tu dah habis ceramah, habis dalam pukul 9, balik semula ke Kuantan, tengah malam baru sampai. Bila kenang balik sebelum ni ceramah online, bapak sedap tuan-tuan. Pukul 9 mula online, cerita, pukul 10 habis kok piah, buka songkok, tukar baju tidur, ping, terus tidur. Sebenarnya bukan pelajar je, yang mengajar tu pun suka. Dan bagi pihak berkuasa, mereka pun suka kita belajar secara online, nak memudahkan untuk kawalan dari segi SOP, penjarakan dan bagai-bagai lagi. Cuma saya ingin menarik perhatian semua kita pada malam ini. Kita tak ada isu dengan kelas pengajian secara online, tak ada masalah, teruskan, sebab ada masanya diperlukan. Bagi contoh, ada tempat-tempat yang memang kita nak sampai susah, dia pun masih belum fasa 4, tak boleh buat berkumpul, kita faham. Tapi kalau konteks kita di Kuantan inilah, kalau kelas-kelas pengajian di masjid kita tak nak datang, tak ada sebab lain, sebab malas tu lah, malas. Dan ini yang membimbangkan kita. Budaya belajar secara online ni kalau tak dididik dan dinasihat, dia akan jadi satu budaya yang menyebabkan masyarakat kita semakin malas ke masjid. Lepas tu saya peribadi, saya tak bagi online-online ceramah ni rakam je ni, rakam siar lain kali. Sebab kalau buat online, dia duduk bucu katil je menengok ceramah, gemuklah dia. Hak tuan-tuan ni nyusah cari parking bagai-bagai, kenapa tak boleh usaha sikit? Lainlah duduk Putrajaya, Cyberjaya, itu kita faham, tak boleh nak datang jauh. Sebab itu bila kita tak didik, kita jadi semakin malas ke masjid. Dan malas beribadat ini satu benda yang sangat dikhawatiri oleh Nabi SAW. Ada satu riwayat, zukira li Rasulillah SAW rijalun yajtahiduna fil ibadati ijtihadan syadida. Satu hari sahabat cerita pada Nabi, ya Rasulullah, ada satu mamat itu rajin ibadat ya Rasulullah, rajin sungguh, kalah orang lain. Nabi jawab, tilka darawatul islami wa syirratuhu. Dia tu tengah ada pada puncak semangat, dia tengah semangat lagi. Walikulli darawatin syirratun walikulli syirratin fatratun. Ingat kata Nabi, setiap semangat ni dia akan sampai dia akan sampai puncak dia. Dan bila dah sampai puncak, dia akan jadi malah balik, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ini kita takut, kita khawatir. Sebelum kita PKP kemarin, sebelum pandemik bulan Mac tahun 2020, kita alhamdulillah kerak ke masjid, mendengar kuliah ataupun dalam konteks belajar di masjid, belajar Quran di masjid, ada kelas fardu ain di masjid. Tapi sejak kita ajar cara online ini, walaupun masjid telah buka jemaahnya mengikut kapasiti, tapi kita masih belum mau datang. Kita khawatir bukannya kita tu nak jaga SOP, tapi kita semakin malas nak menambah ibadah. Tuan-tuan, malas menambah ibadah ni berbahaya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia pernah satu ketika tu dia baru lepas kahwin, tapi dalam riwayat menyebut annahu tazawwaja imra'atan min Quraisy fakana la ya'tiha. Dia baru kahwin dengan perempuan Quraisy, tapi masalahnya sejak dia kahwin, dia tidak pernah bersama pun dengan isteri dia. Apa sebab? Kana yashghaluhu as-sawmu was-salatu fa dzakara dzalika lin-nabi. Dia tidak bergaul dan bersama dengan isterinya sebab dia terlalu sibuk as-sawm was-salatu, sibuk puasa, sibuk sembahyang malam. Jadi ada orang sampaikan cerita kepada Nabi, kemudian Nabi ajar, sum min kulli syahri salasata ayamin. Kata awak jangan puasa hari-hari, puasa je lah setiap bulan 3 hari saja.
Kan puasa hari-hari awak pengantin baru. Dijawab oleh Abdullah bin Amru, katanya, inni utiku aksara min zalika ya Rasul, setakat 3 hari sebulan koma saya lebih pada tu saya boleh puasa lagi, takkan 3 hari je. Maka kata Nabi, fama zala bihi hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauma. Tak apalah, awak puasa sehari, awak buka sehari, puasa sehari, buka sekali. Dia anggap. Kemudian kata Nabi, iqra'il Quran fi kulli syahrin, dan awak mengaji Quran khatam sebulan sekali. 2 hari sekali khatam, sebulan sekali khatam. Jawab Abdullah, inni utiku aksara min zalika ya Rasul, setakat sebulan sekali koman, saya lebih pada tu lagi, saya boleh khatam. Maka kata Nabi, iqra'hu fi kulli 15 asyrata. Tak apalah, awak khatam Quran setiap 2 minggu, 15 hari. Tapi dia tetap jawab, inni utiku aksara min zalika ya Rasul, saya kurang pada tu, saya boleh buat setakat 15 hari, 10 hari saya boleh khatam. Jadi dia duk tawar-menawar pada Nabi. Maka kata Nabi, iqra'hu fi kulli sab'in. Tak apalah, awak khatam Quran setiap seminggu, tiap minggu sekali, seminggu sekali. Katanya, aqra'u fi kulli thalathin. Kata dia, boleh kurang lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun akhirnya kata kepada dia, iqra'u fi kulli thalathin. Tak apalah, 3 hari sekali awak khatam. Awak jangan khatam sehari pula sampai tak jumpa orang rumah bagai-bagai. Tapi kemudiannya Nabi pesan, inna likulli amali syiratan wa likulli syiratin fatratan. Ingat, kata Nabi, kita semangat nak beramal ni sebab ada semangat. Amalan ni, kata Nabi, kita buat sebab ada semangat. Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halak. Tapi ingat, kata Nabi, siapa yang semangat dia itu dalam ruang lingkup apa yang aku ajar selama ini, maka dia beruntung. Tapi siapa hak sampai tahap malas, sampai dia tinggalkan segala apa hak aku suruh, maka binasalah orang itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kita merasa duka cita. Ni ada setengah masjid, kelas-kelas pengajian Al-Quran, kelas-kelas pengajian fardu ain, kuliah-kuliah maghrib dan kuliah subuh, masih lagi ada terpaksa dijalankan secara online ataupun secara hibrid. Hibrid ni maknanya kita ceramah, ada jemaah, tapi live juga sebab di rumah ada yang nak menonton. Dia panggil hibrid. Tapi bila kita kaji, apa sebab? Tidak keterlaluan kita katakan kerana ramai di kalangan kita lebih suka belajar di rumah berbanding di masjid. Kita khawatir mereka tak nak datang ke masjid bukan sebab takut ke pandemik. Dah, ada lagi manusia takut dengan pandemik sekarang ni. Saya ingat tak ada dah tuan-tuan. Tak percaya, habis semayang kan tengok berapa orang ada dekat pasar malam sebelah. Tuan-tuan nak keluar kereta pun tak lepas ni, kampungnya ramai manusia. Jangan bagi alasan takut pada benda itu. Dah, kita khawatir kita tak datang sebab malas. Ingat, prinsip pertama dalam menuntut ilmu agama ni, kata para ulama, prinsip mengajar dalam Islam mesti ada komponen guru, murid, proses. Sebab itu proses mengajar dalam Islam ini dipanggil satu kaedah, dia sebut sebagai talaki. Talaki ni kena bertemu, kena menatap muka, dan kena musyafahah. Apa makna musyafahah? Ambil bacaan, kalau Quran ambil dari mulut ke mulut. Talaki dan musyafahah ni tuan-tuan, tradisi pedagogi Islam, tak boleh nak ubah. Kecuali masa mudarat dan darurat banyak kita dah lalui. Tapi kalau dah semakin okey, tak sewajarnya sistem talaki dan musyafahah ini kita tinggalkan.
Talaqi ni diasal dalam bahasa Arab daripada kalimat laqiyah, maknanya berjumpa. Maka seorang yang nak belajar agama, dia mesti pergi berjumpa. Dia kaedah talaqi ni, seorang murid duduk di depan gurunya, mendengar ilmu secara langsung tanpa perantaraan benda lain. Yang kita mungkin akan kata, saya online ini kira ngadap muka ustaz juga kan kamera fokus muka ustaz daripada mula sampai habis, tapi tidak secara berhadapan. Yang kedua, kaedah talaqi musyafahah ini, guru dan murid sama-sama duduk bersila ataupun duduk atas kursi sama-sama, ataupun guru duduk atas kursi, murid duduk bersila, sama ada membawa kitab ataupun tidak. Dia tak boleh lah guru bersila, anak murid pula duduk atas kursi, tak berapa kena lah tu. Dia sebab mengajar, mengaji, ja baris atas, ji baris bawah. Jadi orang mengajar kena duduk atas lah, sebab dia baris atas. Mengaji, ji baris bawah, duduk bawah. Itu kat universiti tak betul. Dewan auditorium, tempat ada kuliah khas tertentu dengan profesor tertentu, profesornya sayur mengajar di bawah, anak murid susul sampai ke atas. Tak betul, tak betul. Anak murid tinggi pada tok guru, tak betul, tak betul. Maka tuan-tuan, Rasul SAW sebagai guru dan sebagai pendakwah kepada umatnya adalah contoh terbaik kepada kita bagaimana kita nak menjalankan kerja-kerja mengajar ini. Sebab itu kalau kita rujuk, guru ini kalau dalam bahasa Arab, dia kerja menyampaikan ilmu, dan menyampaikan ilmu itu disebut sebagai muallim. Orang yang muallim ini, dia satu istilah, konsepnya konsep ta'lim. Konsep ta'lim ni mustahak kita faham, sebab yang pertama sekali menjalankan kerja-kerja ta'lim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajar kepada Nabi Adam segala nama-nama yang ada di sekeliling dia. Allah buat kerja mengajar. Sebab itu kalau ada tuan-tuan puan-puan malam ni yang merupakan kerjayanya sebagai guru, tahniah kita ucapkan. Guru ni dia buat kerja agama, kerja mengajar. Sebab itu kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, dia ni guru kepada Imam Sibawih, seorang yang digelar Abqari Lughatul Basri, seorang yang sangat alim dalam bahasa Arab. Dia mengatakan dalam dunia ni manusia ada 4 jenis. Ar-rijalu arba'atun, manusia kok mana ada 4 pesen manusia. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzaka ghafilun fanabbihuhu. Manusia jenis pertama, seorang yang tahu tapi dia tak tahu bahawa dia tu tahu, maka itulah orang yang lalai, kamu kena ingatkan dia. Yang kedua, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimuhu. Manusia jenis kedua, seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu sebenarnya dia tak tahu, maka itulah orang bodoh, muajarlah dia. Manusia ketiga, wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka aqilun fattabi'uhu. Seorang yang tahu dan dia memang tahu dia tu tahu, maka itulah orang yang pandai, kamu kena cari dan belajar dengan dia. Dan yang keempat manusia ni, kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzaka ma'ikun fahdhiru. Manusia keempat adalah orang yang tak tahu dan dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tak tahu, tapi dia buat-buat tahu dan dia mengajar pula pada orang lain. Maka ini orang bongok, jauhlah kamu daripada orang ini. Dia bukan doktor, tapi gaya bercakap marah korang pasal COVID ke, pasal virus ke, pasal vaksin, kalah doktor. Ataupun dia bukan ustaz, baru nak start, tapi gaya jawab hukum hakam situ salah, ini halal, itu batal, bagai-bagai. Jangan. Ma'ik ni melampang, bodoh. Ma'ik namanya. Ni asal riwayat Al-Baihaqi. Sebab itu dalam disiplin kita belajar agama, macam tuan-tuan nak mendengar ceramah ke, nak belajar berkitab ke, nak belajar mengaji Iqra ataupun apa-apalah,
Metod belajar agama Islam khususnya Quran ni dia ada beberapa cara. Kena ikut. Pertama sekali as-sima' min lafzi syekh, mesti mendengar secara langsung daripada guru. Itu adab kita belajar. Sebab itu tuan-tuan yang usaha datang belajar, ini ada barakah. Tu yang saya kagum dengan tuan-tuan, walaupun tahu kita ada pasar malam, bukan senang nak ke bandar, korek jalan sana, korek jalan sini. Ni pula cuti, orang luar ramai datang. Tapi tuan-tuan berusaha untuk datang, itu luar biasa sekali. Di saat ada di kalangan kawan-kawan kita menerak je di rumah ni tengok ceramah ni, menerak atas katil, bapak sedap. Ingatlah dalam satu hadis Nabi menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa menempuh satu jalan dengan niatnya nak belajar satu ilmu saja, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nescaya Allah akan mudahkan untuk dia satu jalan pergi ke surga nanti. Yang kita garis bawahkan adalah Nabi sebut man salaka tariqan, siapa tempuh perjalanan, bukannya dia on laptop, bukannya dia tekan butang pada telefon, tapi dia tempuh perjalanan. Macam tuan-tuan puan-puan lakukan sekarang. Nabi sambung lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mana-mana manusia, kata Nabi, yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, macam tuan-tuan sekarang berkumpul dalam masjid, apa kerja mereka? Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah iaitu Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka belajar pula isi-isi Al-Quran. Maknanya macam tuan-tuan tengah duduk berkumpul dalam rumah Allah. Dia sebut rumah Allah, bukan rumah awak, bukan rumah ayah awak, rumah Allah. Duduk berkumpul, dengar Quran, kaji pula apa yang ada dalam Quran. Apakah balasan untuk orang ini? Kata Nabi, nazalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan pada mereka ketenangan. Kan ada tuan-tuan kata, ketenangan je, ingat kan dapat RM10. Ketenangan buat apa? Tuan-tuan, tenang tak boleh beli. Tuan-tuan bersyukurlah kalau jenis letak kepala boleh tidur. Ada orang makan ubat tidur, nak tidur. Kita hidup tenang, lina, lenang, nikmat. Maka bila Nabi sebut orang hak duduk rumah Allah, dengar ayat Quran, belajar pula ayat itu, Allah turunkan pada mereka sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah liputkan mereka dengan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, malaikat pula payung kepada mereka, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan sebut nama kita satu persatu di hadapan semua malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka adakah tuan-tuan masih nak belajar cara online lagi? Kalau tuan-tuan belajar online sebab menonton dari Brunei pada Singapura, itu cerita lain. Ini hak menonton daripada Kuantannya, datanglah, datang. Bukan nak kata masjid kita, mana-mana masjid kita ada 600 lebih masjid negeri Pahang, rumah dekat dengan masjid, online juga, datanglah. Yang digaris bawahkan dalam hadis tu perkataan yatadarasunahu, mereka yang bertadarus. Tadarus ni belajar. Macam kita tadarus ni, kita selalu guna kalimat ini ketika bulan puasa, tadarus Quran. Tadarus ini maknanya belajar. Dia tadarus ini maknanya interaksi. Kalimat darasa yudarisu daripada pola bahasa Arab fa'ala yang memiliki faedah erti limusyarakah baina itsnain, iaitu kata yang memerlukan interaksi antara dua orang. Sebab itu kalau kita datang belajar, itu barakahnya lebih istimewa lagi. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis, kana ya'ridu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'ana kulla 'amin marratan,
Jibril itu dia saling tadarus Quran dengan Nabi setahun sekali. Mereka akan berjumpa, mereka akan khatam. Fa'arada alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Dan ketika di tahun Nabi nak wafat, mereka khatam sebanyak 2 kali. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu tadarus ataupun saling belajar ini memang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adabnya. Yang kedua, al-qiraah 'alal syekh. Hendaklah orang yang datang belajar itu membaca pula di hadapan guru. Macam contoh tuan-tuan belajar Quran. Kita elok dah belajar di masjid, boleh baca depan ustaz, ustaz belum baiki. Bila belajar dalam online, bukan tak boleh, boleh, tak ada hal. Keknya dengan talian gangguannya macam-macam, ada peserta lain tak mute mikrofon dan bagai-bagai, sangat terganggu. Tapi kalau kita belajar secara berhadapan, kita akan lebih jelas dapat mendengar dan membaca di depan guru itu. Baik itu ilmu ni kena cari, bukan kena tunggu. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi wafat, tuan-tuan teka berapa umur dia? Kita kan selalu dengar hadis daripada Ibnu Abbas. Masa Nabi wafat, umur Ibnu Abbas berapa tahun? Ibnu Abbas masa Nabi wafat umurnya baru 13 tahun, tingkatan 1. Tapi berapa banyak dah hadis yang tuan-tuan tengok ada nama Ibnu Abbas. Sebab itulah kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah Ibnu Abbas tu sebaya dengan kita, dengan koma ni, hak tua-tua ni, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu menandingi ilmu dia, walaupun hanya 1/10 saja daripada ilmu dia. Ibnu Abbas ni budak sangat, tapi dia sangat menguasai ilmu. Apa sebab? Sikap dia. Bila ada dia dapat cerita mana-mana sahabat yang pegang hadis Nabi, maka dia akan terus jumpa dengan sahabat itu. Kalau dia dapati sahabat tu tengah tidur waktu petang, dia akan tunggu depan pintu rumah sampai orang tu bangun. Dia tak kejut, dia tunggu. Bila sahabat tu dah bangun, nampak di depan, terkejut. Kenapa tak cakap datang? Beritahulah. Dak. Tak nak ganggu awak rehat. Apa yang datang? Katanya, saya dengar tuan ada pernah dengar hadis gini-gini, saya nak verify betul ke tidak. Sahabat akan bacalah, saya pernah dengar Nabi bersabda gini. Ini perangai Ibnu Abbas. Sehingga kata dia, kalau nak jadi orang berjaya, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ni ingat, ilmu ni kita yang kena datang dekat dia, bukannya dia datang kat kita. Baik tu tuan-tuan nak ilmu, tuan-tuan kena pergi cari, bukannya ilmu tu datang ke rumah kita. Macam sekarang dalam konsep online lah, ilmu tu datang ke rumah kita. Patutnya kita kena start motor, start kereta, keluar mencari ilmu. Itu kalau nak dapat keberkatan. Tak nak berkat tak apa, terus kalau menerak atas katil tengok ceramah, tak ada. Bukan kata tak boleh, bukan kata salah, dah barakah. Tuan-tuan sekalian, cerita barakah ni unik dalam bab belajar. Tuan-tuan tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam umur 60. Dia tua baru masuk Islam. Dia meninggal umur 78. Dia masuk Islam sekitar tahun 7 Hijrah. Dan masa tu perang Khaybar dia masuk Islam. Dia hanya sempat hidup dengan Nabi 4 tahun je. Tuan-tuan bayangkan Abu Hurairah yang hadis dia kita selalu jumpa, an Abi Hurairah. Dia duduk berlutut belajar betul dengan Nabi 4 tahun saja, tapi dia mampu meriwayatkan 5,374 hadis. Umur 60 masuk Islam, umur 78 meninggal. Dia antara perawi hadis yang paling jago dalam meriwayatkan hadis. Sebab itu never too late to learn. Tidak ada istilah dah kawan dah tua dah, Ustaz malas dengar ceramah ni, tak daya dah dengar klasik nasional, sudahlah dengar lagu, sudahlah tak daya dah dengar ceramah. Dah, never too late to learn. Tak ada istilah lambat nak belajar. Selesai.
Apa lagi metod belajar agama dalam Islam. Ni saya cerita metod belajar agama. Kalau tuan-tuan nak belajar bertukang, YouTube ada, tak ada itu tengok sambil menerak pun tak apa. Tapi nak belajar wahyu, hadis, dia ada metod dia. Yang ketiga, al-munawalah. Munawalah ni seorang murid memberi satu-satu ataupun seorang guru memberi satu hadiah simbolik kepada para pelajar dia. Contoh kalau kita mondok, kita belajar, mana tok guru yang mengajar, dia tengok ada anak murid kakak dia yang kanan yang bagus, ilmu dia ada potensi dia jadi tok guru pula, maka tok guru ni akan berikan satu hadiah simbolik kepada dia, biasanya serban, begitulah, serban hijau bagi ni awak pakai serban ini, beri hadiah-hadiah tertentu kepada anak murid itu, dia panggil al-munawalah. Yang keempat, al-kitabah, iaitu guru akan meninggalkan kepada murid-muridnya penulisan, mengajar. Lepas itu kalau belajar setakat dengar ceramah, dengar kelakar balik, tak guna, itu bukan belajar ilmu, itu dengar ceramah namanya. Belajar dia mesti ada hak penulisan, dia ada nota. Dan yang kelima, al-wasiyah. Wasiyah ni wasiat, apa yang guru tu pesan pada kita. Semua kaedah ni tuan-tuan dipanggil talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah. Mungkin ada orang yang menonton, dia akan petikai, habis yang komen tengok YouTube ni salah ke ustaz? Ada kita cakap salah? Tak. Kita cakap mana yang lebih afdal, bersemuka. Dalam Quran, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mentalaki Al-Quran itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Suratul Naml ayat yang ke-6. Talaqi musyafahah ini adalah cara Nabi juga mengambil wahyu. Sebab itu dalam Quran Allah abadikan dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 proses Nabi terima Quran. Ada sedikitlah berlaku kesilapan, Nabi ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah kerana engkau hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan kepadamu lalu kamu menggerakkan lidahmu membaca sebelum selesai Jibril membacanya. Inna alaina jama'u wa qur'ana, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Quran itu dalam dadamu, dan kamilah yang berkuasa menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, dan oleh itu bila kamu menyempurnakan bacaannya maka bacalah saja mengikut bacaannya itu. Summa inna alaina bayanah, kemudian kepada kamilah terserah segala urusan untuk memberikan penjelasan tentang ayat itu. Artinya proses belajar. Nabi dengan Jibril belajar. Boleh saja Allah Ta'ala terus download je dalam dada Nabi, boleh. Sebagaimana tuan-tuan download ceramah sebanyak-banyak ada tuan-tuan minat, boleh je download. Masuk je lah, zuruk, belahkan dada Nabi kita, masuk Quran 30 juzuk, boleh. Tapi Tuhan nak tunjuk proses. Yang pertama, belajar biarlah berjumpa. Tapi kalau takdir na'udzubillah kerajaan istihar, pandemik ni berlanjutan, masjid ada ditutup, itu kita balik semula lah pada online. Tapi ni masjid dah buka, masjid dah buka. Prinsip yang kedua, kenapa kita kena datang masjid? Sebab belajar di masjid jauh lebih berkat berbanding belajar ikut atas talian. Dan ini tak ada orang boleh nafikan, kecuali saya sebut tadi, kita belajar secara online atas faktor jarak tu lain. Saudara-saudara kita ada yang menonton dari Brunei, daripada Singapura memang jarak, daripada Australia, dari mana-mana, itu faktor jarak. Tapi kalau setakat dalam kawasan perumahan, masjid dekat, kita tak pergi, maka kita kurang dapat barakah. Musim PKP ni banyak kita tengok orang buat e-dagang, e-kedai, e-perbankan, e-borang, macam-macam. Tapi yang masih belum meriah lagi, e-marah masjid, itu masih kurang lagi. E-marah masjid belum meriah lagi. Ini kita merasa duka cita. Siapa di kalangan kita malam ini yang boleh menafikan bahawa duduk masjid dengar ceramah tak ada faedah, ustaz?
Duk rumah serupa siapa berani cakap begitu? Tak ada ustaz dengar ceramah masjid serupa, duk menerak di rumah serupa ya. Mana tu ustaz ni cakap pula ni, sama je pahala dia. Siapa yang berani mengatakan duduk masjid tak ada manfaat? Siapa yang berani mengatakan duduk masjid tak ada fadilat kelebihan? Tuan-tuan duduk masjid sekarang ni, tuan-tuan semua pahala iktikaf. Di rumah boleh iktikaf, nehi tak boleh iktikaf. Saudara-saudara yang sedang menonton kita secara atas talian ni, tak ada faedah nawai tu iktikaf pergi rumah mak aku lillahi ta'ala, tak ada faedah. Iktikaf hanya boleh dalam masjid. Serupa je ustaz, iktikaf tak iktikaf serupa je. Ambil serupa pula. Dalam hadis daripada Ibnu Abbas, wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq kullu khandaqi ab'adu mimma bainal khafiqaini. Siapa yang beriktikaf dalam rumah Allah kerana nak mencari redha Allah, Allah akan jadikan antaranya dan antara api neraka nanti jauhnya sejauh 3 parit. Di mana jarak di antara satu parit lebih jauh daripada jarak antara 2 mata angin, kata Nabi. Hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Tuan-tuan ni iktikaf daripada tadi, automatik di akhirat esok, tuan-tuan dengan neraka esok jaraknya 3 parit jauh. Jarak antara satu parit itu saja lebih jauh daripada jarak 2 mata angin. Utara, timur, selatan. Utara dengan selatan, jauh dia. Bukan satu parit, 3 parit. Maka kita tanya pada orang dengar ceramah online, di rumah parit ada, tapi bukan parit api neraka. Ini untuk orang iktikaf saja, datang masjid. Sama juga tuan-tuan duduk ni, mana lepas semayang tadi duduk tak balik. Tadi adalah orang yang balik 2-3 orang, mungkin musafir. Tuan-tuan ni duduk lepas semayang duduk. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan duduk lepas semayang pahala besar? Duduk saja, bukan cerita dengar ceramah. Al malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi shalla fihi yaqulun Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi bi ma lam yuhdith. Kata Nabi, para malaikat akan mendoakan kepada mana-mana orang selama mana dia duduk di tempat dia mendirikan salat dan selama mana dia dalam keadaan ada air semayang. Dan malaikat itu berdoa, ya Allah ampunlah orang ini, ya Allah sayanglah orang ini sampailah orang ini bangun, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan tengok online di rumah, malaikat mana doakan tuan-tuan begitu? Jawapannya tidak ada. Malaikat lain mungkinlah, malaikat maut ke apa tu kita tak tahu. Tapi di sini malaikat rahmat mendoakan tuan-tuan duduk daripada tadi ni. Ini tak cerita pahala dengar ilmu, ni cerita lain, duduk saja. Dan tuan-tuan menunggu waktu semayang. Kita sebenarnya pengisian ni menunggu semayang. Lepas ni kita nak semayang isyak. Tahukah tuan-tuan, orang yang duduk nak menunggu antara satu semayang ke satu semayang, pahalanya luar biasa. Tapi yang menunggu ni bukan menunggu menerak atas katil di rumah, menunggu di masjid. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut, la yazalu abdu fi salatin makana fi musallahu yantaziru salata wa taqulu al malaikatu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifu aw yuhditha. Tidaklah salah seorang di antara kamu yang duduk menunggu semayang, selama dia menunggu dalam keadaan berwuduk, maka malaikat akan doa kepada dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayanglah dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka muslimin muslimat sekalian, adakah kita tidak teruja lagi mendengar ganjaran-ganjaran yang dijanjikan kepada orang yang datang ke masjid? Maka kita merayu dan menyeru seluruh muslimin muslimat, moh datang masjid, dengar ceramah di masjid. Bukan tak boleh dengar cara online, boleh, tapi afdal datanglah ke masjid. Apa yang mustahak adalah kita istiqamah. Sebagaimana kita sebelum PKP 18 Mac 2020, kita boleh datang semayang, kita boleh beribadah di masjid, datang mengaji.
Mengapakah bila dah jadi macam sekarang, dah sikit okey, kelas pengajian Quran masih tak boleh nak berjalan? Bukan kerana MKN tak bagi, pelajar tak nak. Tak apalah ustaz, komen online boleh. Jangan begitu. Barakah, berkat ni benda tak jual di pasar malam, kat buksir tak jual, berkat ni tak ada, benda tak ada. Nak datang kena cari. Baik tu Nabi paling pantang orang hok dulunya rajin datang belajar mengaji Quran, penat lelah semayang, habis PKP haram datang ke masjid. Kalau pesen gini Nabi pantang. Kata Abdullah bin Amr al-As, dia bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataqra qiyamil laili. Mu Abdullah, mu jangan ikut perangai orang itu. Dulu bukan rajin semayang malam, sekarang tak buat langsung, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dulu rajin datang masjid, sekarang ni tak ada dah. Dulu rajin datang belajar Quran di masjid, sekarang tak ada dah. Bila orang suruh, tak apalah, kamu belajar online saja. Boleh buat secara hybrid dah ustaz. Awak nak datanglah, kamu nak duduk rumah saja. Jangan gitu. Ni bukan cerita masjid sini, masjid tempat lain. Kelas-kelas pengajian di masjid lain. Ayolah muslimin muslimat sekalian, hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidup kan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Kalau orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik mati. Justru itu saya mengajak seluruh muslimin muslimat, ayo kita semangat. Memang malas, semua orang malas. Jangankan tuan-tuan, imam pun malas. Kalau ikut boleh buat online, kamu online je. Mana pasang je video depan, tuan-tuan ikut je kita orang semayang pada rumah. Kalau nak ikut malas, semua orang malas. Tapi yang boleh kita lawan malas ini adalah semangat. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayo, semangatlah kita. Datang belajar di masjid. Kelas-kelas pengajian kita jalankan semula, meriahkan balik. Jemaah kita datang, keluar, masuk, kita akan jadi seronok dengan suasana masjid kalau orang kembali datang belajar. Sekali lagi, kita tidak anti kepada online. Kita masih memerlukan budaya belajar secara atas talian ini, disebabkan oleh pandemik kita belum pulih 100% lagi. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tak nak pijak masjid, belajar secara berhadapan. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya ingin nak mewar-warkan, pagi esok kita akan ada semayang subuh kita. Esok cuti, jemputlah kepada muslimin muslimat datang beramai-ramai. Kita esok ada kelainan semayang subuh, kita buat qiraat subuh. Qiraat subuh esok kita akan mendengar imam membaca surah Al-Isra menggunakan qiraat Imam Nafi', riwayat Imam Warash. Ini mungkin ada tuan-tuan dah biasa mengikuti, dah faham. Mungkin yang tak pernah ikuti akan rasa pelik sedikit. Dia Imam Warash ini salah seorang rawi yang meriwayatkan qiraat daripada Imam Nafi' Al-Madani. Dan hari ini bacaan Warash ini tidak diamalkan negara kita, tapi diamalkan di beberapa negara seperti di Morocco, di Algeria, di Mauritania, di Nigeria, di Sudan dan beberapa tempat lain. Jadi qiraat Nafi' riwayat Warash ini adalah qiraat yang paling memerlukan nafas yang panjang. Sebab kebanyakan daripada huruf mat dibaca dengan tul, mana panjangnya 6 harakat. Dan qiraat ini yang kita kalau dengar esok dikatakan qiraat yang paling susah dipelajari kerana kaedah-kaedahnya yang tidak sama di dalam qiraat-qiraat lain. Dia ada tarik-tarik dia lah. Warash ni ada 2 tarik, tarik Al-Azraq, tarik Al-Azbahani. Dan tarik Al-Azraq ni tarik yang lebih popular dan yang paling banyak
digunakan. Jadi jemput datang pada hari esok. Cuma ada jemaah mengadu, koma sebenarnya ustaz tak faham ngapa imam baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada nak mufarakah gitu. Kata imam ni pening dah ni, imam pendek Maliki Yaumiddin. Jadi kita tak berapa biasa dengan ilmu qiraat. Benda lah qiraat ni, riwayat Tariq apa semua tak faham. Lalu ustaz dia begini, macam kita orang Malaysia, kita baca qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Apa benda itu? Kita punya sanad kita. Hafs dia berguru dengan Asim, Asim dia talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami, Abdul Rahman As-Sulami dia pernah talaki dengan 5 orang sahabat Nabi. 5 orang sahabat Nabi pernah baca depan Nabi SAW. Jadi bacaan yang kita baca tiap-tiap hari itu mutawatir daripada mulut Nabi SAW. Itu tujuan qiraat, kita tahu kad pengenalan kita. Saya nak terangkan lebih lanjut pun bukan bidang juga. Jadi pagi esok lepas sembahyang subuh, kita bawakan Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Khalid bin Muhammad Zari Al-Hafiz, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Mat Tafiz Negeri Pahang. Dia dulu imam satu di Masjid Negeri. Dia akan datang mengajar kita pagi esok pengenalan ilmu qiraat lepas subuh esok. Saya ingat esok tak kerja, tak ada benda nak kejar ke tuan-tuan, nak empas nyor kat esok dak dah, tak ada benda kejar, dengarlah sekejap, lepas tu kita pergi menaik lah. Jadi datang semayang tu kita dengar bacaan imam, nanti Tuan Haji Khalid dia akan terangkan sejarah. Jadi menariklah untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan. Saya kira sekadar itu. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد. تعصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wa hidayah.